اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 6, baris yang ketujuh daripada bawah. Muka 6 baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil qiyamuhu ta'ala binafsih itu bahawasanya jika tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya, bahkan berkehendak ia Allah kepada zat, nescaya adalah ia Allah sifat. Dan keadaannya ta'ala, keadaan Allah Ta'ala sifat itu mustahil. Kerana jika ada ia Allah sifat, nescaya tiada bersifat ia Allah dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah yang lagi akan datang bicaranya. Dan iaitu Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani, Allah tidak bersifat dengan sifat maknawiyah, batil, palsu, kerana menunjuk beberapa dalil atas bersifatnya Allah dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Dan dalil qiyamuhu ta'ala binafsih itu, dalil bagi sifat yang kelima, sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Balik bahasa yang kita panggil terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, qiyamuhu, berdirinya Allah, binafsihi, dengan sendiri, itu terjemahan. Adapun pengertian qiyamuhu nafsih, dia pecah kepada dua pengertian, dua makna, dua pengertian, dua makna. Satunya makna qiyamuhu ta'ala binafsih, satu maknanya ketiadaan berkehendak Allah kepada zat. Makna yang kedua, ketiadaan berkehendak Allah kepada yang menjadi akan dia. Ketiadaan berkehendak kepada yang menjadi akan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih yang kedua. Dia qiyamuhu ta'ala binafsih, dia ada dua makna. Satu, tiada berkehendak kepada zat. Yang kedua, tiada berkehendak Allah kepada yang menjadi akan Allah. Makna yang kedua tu mudahlah. Makna yang kedua mudah. Tiada berkehendak Allah kepada yang menjadikan akan Allah. Sebab apa? Sebab Allah qadim. Allah bersifat dengan sifat qidam. Maka apabila Allah ada sedia kala, Allah tidak akan
berkehendak kepada yang menjadi akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsihi yang kedua. Hak yang pertama je tu sikit, yang kita nak kena mikir sikit. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsihi? Tidak berkehendak Allah kepada zat. Sebab kita bicara dua. Satunya zat Allah yang wajib ada. Keduanya kita bicara sifat-sifat kesempurnaan yang ada, yang sungguh di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bicara dua. Satu, zat Allah yang wajib ada. Yang kedua, sifat-sifat kesempurnaan yang ada dan sungguh di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita lah, kita pun ada dua bicara juga. Satunya zat tubuh kita. Yang keduanya sifat-sifat yang ada di tubuh kita. Sifat yang ada di tubuh kita ni, sifat gagah ada di tubuh kita. Sifat apa lagi ada di tubuh kita ni? Banyaklah. Sifat pelihat ada di tubuh kita. Sifat pendengar ada di tubuh kita. Tuhan letak satu sifat di mata kita, kita dapat melihat. Itu sifat belaka tu. Faham tak ni? Tuhan letak sifat, kita panggil deria. Sekarang ni orang sekarang dipanggil panca indera. Kan gitu? Orang sekarang dipanggil panca indera. Faham tak panca indera? Deria lihat, deria dengar, deria rasa, deria bau, deria sentuh. Itu semua sifat-sifat yang Tuhan letak di tubuh kita. Deria lihat, deria dengar. Terkadang zat mata ada, tapi deria lihat Tuhan tak bubuh. Telinga ada cuping je. Gendang telinga tak tahulah, jadi pekak. Ni telinga kita bukan dengar cuping telinga. Dengar apa ni? Gegendang telinga. Jadi Tuhan letak deria dengar di gegendang telinga. Itu sifat belaka tu. Ada. Kemudian Tuhan letak deria rasa di lidah. Tuhan letak deria bau di hidung. Tu sifat-sifat belaka tu. Sifat ma'ani belaka tu, sifat yang bangsa ada belaka tu. Tuhan letak deria sentuh di sekeliling tubuh kita yang ada darah mengalir. Tu Tuhan letak deria sentuh. Faham tak ni? Hak tak ada darah mengalir, rambut, gigi, kuku, tu tak ada deria situ. Kita ambil rambut kita panjang, kita pun letak atas satu benda, boleh dapat tak dengan sentuh tu, tahu benda tu licin, benda tu kasar, tahu ke tak? Dengan kita letak rambut kita, tak tahu sebab Tuhan tidak letak deria sentuh di rambut, di kuku, di gigi. Ada ni? Makna di sekalian jasad tubuh kita ni Allah Ta'ala letak deria sentuh. Tu dia panggil apa tu? Sifat belaka tu. Zat tubuh kita. Hak deria tadi sifat Tuhan letak di tubuh kita. Termasuk sifat gagah, tenaga Tuhan letak di tubuh kita. Jadi yang berkehendak kepada zat adalah sifat-sifat tadi. Deria lihat, deria dengar mesti ada di benda. Tak ada sifat deria lihat dengar ni, tak ada terapung, tak ada. Dia berkehendak kepada zat. Itu sifat. Dia kena ada di benda. Jadi Tuhan letak deria ni di zat tubuh kita. Di mata, di telinga apa semua tu lah Tuhan letak. Itu dia panggil sifat. Sifat berkehendak kepada zat. Adapun zat kita ni tubuh kita ni, berkehendak kepada apa? Berkehendak pada zat yang lain? Tidak. Faham tak ni?
Hak kita berkehendak pada Allah tu cerita hakiki. Tu bab lain, nak cerita semata-mata zat kita. Kalau sifat tadi, deria-deria tadi tu, dia menumpang duduk di zat kita. Faham? Nak tanya balik, dah zat kita ni berkehendak kepada zat apa? Berkehendak tak kepada zat yang lain? Ada. Jangan faham kata berkehendak lah tu jadi berkahwin. Oh tu cerita lain tu. Oh tu cerita lain. Nak tanya tubuh kita ni semata-mata ni zat kita ni berkehendak kepada zat lain? Tidak. Zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Yang berkehendak pada zat adalah deria-deria, sifat-sifat berkehendak kepada zat. Situ je dulu. Boleh faham tak tu? Jadi kita nak misal kita lah. Kita nak misal sifat Allah berkehendak pada zat Allah. Tu kurang sikit tu. Ada. Kita cerita sifat kita senang. Nak bagi faham antara satu zat, antara satu dia panggil sifat. Tapi zat kita ni nak panggil zat pun boleh, nak panggil jirim pun boleh. Sifat yang ada di tubuh kita nak panggil sifat pun boleh, nak panggil arak pun boleh. Gitu jelah. Hak Tuhan tak boleh panggil arak, boleh panggil sifat je. Sifat kudrah di Tuhan tak boleh panggil arak, sebab arak ni sifat yang baharu menumpang di jirim yang baharu. Contohnya kudrah kita ni, ada di kita ni. Kudrah ada di kita ni, sifat yang baharu menumpang di zat yang baharu, boleh panggil arak, boleh panggil sifat, boleh panggil arak. Situ. Jadi zat satu, sifat satu. Yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Adapun zat tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk menumpang duduk. Sifat tak boleh, dia kena duduk di zat. Sifat ni maqama bi ghairi, perkara yang berdiri menumpang di yang lain. Adapun zat maqama bi nafsi, perkara yang berdiri sendiri, tidak menumpang di zat yang lain. Kita contoh, zat kita, zat yang ada di kita, sifat yang ada di kita ni menumpang di zat kita Tuhan letak. Adapun zat kita tidak menumpang di zat yang lain. Cuma oleh kerana zat kita ni berjirim, berjisim, berbentuk, maka zat kita perlu kepada ruang kosong. Itu je lah. Perlu pada ruang kosong. Sebab apa? Sebab zat kita ni jirim yang kasar. Jirim yang kasar. Adapun zat malaikat, jisim yang latif, yang halus. Tempat yang padat pun jisim malaikat boleh pergi. Itu je bezanya. Tapi tetaplah zat kita tidak berkehendak pada zat yang lain. Yang berkehendak pada zat adalah sifat yang ada di tubuh kita. Cerita deria-deria tadi tu lah. Faham tak deria tu? Deria-deria ada di kita tu dipanggil sifat ma'ani. Sifat-sifat yang ada. Itu sifat yang ada, yang Tuhan bubuh di tubuh kita. Sebagaimana gagah, sifat yang ada, yang Tuhan bubuh di tubuh kita. Deria-deria pun samalah. Semua sifat yang ada belaka tu. Faham tak? Apabila ada sifat gagah di tubuh kita, kita pun boleh menggerakkan tubuh badan kita. Bila ada deria lihat di mata kita, maka kita pun dapat melihat. Semata-mata biji mata, kalau Tuhan tidak bubuh deria lihat di biji mata, tak nampak ada orang buta, mata dia comel. Mata dia comel. Tapi Tuhan tak letak deria lihat di mata. Tuhan tidak letak deria dengar di telinga, pekaklah jadinya. Ada ni. Tuhan tarik deria rasa di lidah. Sampai masanya dia tak boleh nak rasa dah. Manis ke, masin ke, sedap ke, tak sedap ke, hilang. Ada orang yang hilang deria rasa. Lidah ada daging lidah tu. Daging lidah bukan tak ada, daging lidah ada. Tapi dia sudah tidak ada deria rasa. Ada orang yang Tuhan tarik deria bau. Dia tak ada bau apa dah. Wangi ke, busuk ke, dia tak bau apa dah. Ada orang yang hilang deria. Kadang-kadang dah hilang pun deria dia kurang. Deria dia kurang.
Deria dengar kurang. Mana kena cakap kuat-kuat sikit. Cakap perlahan-perlahan, kita cakap lain, dia faham kod lain. Ingat tak cerita P. Ramlee tu? Apa dia cakap? Orang cerita lain, dia cakap lain. Orang cerita cakap lain, dia jawab kod lain. Tu apa benda? Deria dengar, bukan tak ada teru. Kurang. Kena cakap kuat sikit. Bila kita cakap kuat sikit, dia marah. Mengingat aku ni pekak ke? Dia marah pula dah kita ni. Iyalah mu ni pekak lah, orang panggil pekak separuh. Dia tak boleh sensitif orang gini. Cakap perlahan, dia tak faham, tak dengar. Kita cakap kuat, jadi macam kita ni kata dia pekak. Cakap kuat sangat, tu payah. Kadang-kadang, cakap lagi kok telinga dia sikit. Kena kok telinga dia sikit. Jangan cakap kok belah depan. Kena cakap kok telinga sikit. Payah juga tu. Payah. Nak cerita gapa-gapa payah. Mana apa tu? Deria dengar kurang. Tu mana? Tu sifat-sifat yang Tuhan letak di tubuh kita. Bila ada deria-deria tu, kita boleh lihat, boleh dengar, boleh rasa, boleh mana bau, boleh sentuh. Tu deria semua tu. Itu dia panggil sifat. Ada ni. Tapi ingat baiklah, itu sifat gagah di kita ke, deria yang Tuhan letak di tubuh kita ke, makhluk tak payah bekas sama sekali. Yang menggerakkan tubuh badan kita bukan sifat tenaga yang Tuhan letak di kita, Allah yang buat. Setiap saat kita boleh lihat ni bukan diri lihat yang buat, Allah yang buat. Setiap saat kita dapat mendengar apa suara ni bukan diri dengar yang buat, Allah yang buat. Kita bau ke, kita rasa ke, kita sentuh tahu licin ke, kasar ke, itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Zat kita ni makhluk, sifat yang Tuhan letak kita pun makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Itu pegangan kita lah. Tu tetap ada pegangan tu. Hak cerita tadi, cerita hak asbab zahir. Bila Tuhan letak tenaga, kita boleh bergerak. Tapi bergerak kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita balik kepada hak zat dengan sifat. Tak boleh nak tinggal juga. Bila setuh bab-bab hak makhluk ni kena royak. Makhluk tak bekas. Kena royak gitu. Padahal kita bukan nak cerita hak berkaitan dengan qada dan qadar. Kita nak cerita bab sifat yang Tuhan letak di kita, deria yang Tuhan letak di kita. Bila Tuhan letak deria lihat, boleh tengoklah kitanya. Bila Tuhan letak deria dengar, boleh dengarlah kitanya. Jangan duduk pegang kata deria lihat tu yang lebih bekas. Jangan pula kita pegang diri dengar tu yang bekas. Ada ni. Tuhan letak diri lihat di kita. Maka selesai dah kerja Tuhan, diri lihat itulah yang lebih bekas pula. Tu bukan akidah Ahlussunnah, tu Mu'tazilah tu. Tuhan letak deria dengar di telinga kita. Beres siap kerja Allah. Jadi bila dengar setiap saat ni, deria dengarlah pula yang main peranan. Itu kan muttasil pada perbuatan tu, tidak keesaan pada perbuatan. Dia seolah-olah sudah berkongsi, bekerjasama. Separuh Allah, separuh makhluk. Separuh Allah ni betul mana? Allah letak deria lihat, Allah letak deria dengar. Beres kerja Allah. Separuh ujung ni pula makhluk lah pula yang tolong buat. Mana apa makhluk? Deria lihat yang lebih bekas, deria dengar yang bekas. Itu bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'. Surah Ar-Rahman tu lah. Wa kullu yaumin huwa fi sya'. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Taala sepanjang masa ada pekerjaan. Allah Taala sepanjang masa menzahirkan ketentuan Allah pada azal. Allah Taala sepanjang masa ada pekerjaan. Allah Ta'ala sepanjang masa menzahirkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada azal. Mana pekerjaan Allah sepanjang masanya? Lihat, kita boleh lihat pekerjaan Allah. Kita boleh dengar pekerjaan Allah. Kita boleh hidup bau pekerjaan Allah. Kita boleh rasa di lidah pekerjaan Allah. Kita sentuh dengan tubuh kita, tahu licin kasar pekerjaan Allah.
Mana apa? Allah Ta'ala wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Ta'ala supaya masa menzahirkan apa yang dah tentukan pada azal. Mana apa? Sepanjang masa itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Allah hanya letak deria di tubuh kita, deria tu pula yang memberi bekah, maka Allah Ta'ala tak ada kerja dah lah. Sebab Allah telah letak IQ di akal. IQ tu yang ni, kekuatan di akal ni yang menilai, yang memilih sendiri. Tak adalah kerjaan Allah. Itu Mu'tazilah. Allah letak tenaga di hamba. Tenaga itulah pula yang menggerak, yang mendiamkan tubuh hamba. Tak adalah pekerjaan Allah. Jadi apa pekerjaan Allah sekarang? Tak ada. Memutuskan Allah jadi dah tajam di mata pisau. Tajam itulah pula yang menjadikan putus. Tak ada kerjaan Allah. Kerjaan Allah hanya letak tajam di mata pisau. Allah letak panas di api. Sebab masa tak ada lah kerja Allah. Panas tu yang menghanguskan. Ini semua akidah Mu'tazilah yang khilaf ulama, kafir ataupun akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah, bid'ah yang sesat. Walaupun tidak dihukumkan kafir atas pandangan yang muktamad. Sebab apa? Sebab sudah tidak keesaan pada perbuatan. Bukan keesaan pada perbuatan. Kita nak mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada perbuatan. Orang sekarang boleh bercakap lah, kita mengaji tauhid ni kaedah sifat 20 ke, Asy'ariyah Maturidiyah ke, yang pentingnya kita nak mengesakan Allah. Kalau duduk Asy'ariyah Maturidiyah tidak mengesakan Allah, buat apa? Kita duduk ngaji kaedah sifat 20 ni lah hak kita duduk ngaji untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham mengesakan Allah, jalan hak terbaik kepada kita adalah kaedah sifat 20 lah. Kaedah yang bawa kita kepada mengesakan Allah. Ngaji kaedah sifat 20. Orang ni kadang-kadang tak kira ngaji kaedah mana, yang penting mengesakan Allah. Tak faham mana juga mengesakan Allah ni. Kadang-kadang faham mengesakan Allah Tuhan satu. Tu mengesakan Allah pada zat. Kita orang Islam tak using dah hak tu. Ni orang Islam ni. Orang Islam pastilah mengesakan Allah pada zat. Tak ada orang Islam berpegang ada 2 ke Tuhan, 3 ke Tuhan. Tak ada orang Islamnya. Tapi mengesakan Allah pada perbuatan ada ke tak? Ni kadang-kadang cakap mengesakan Allah hanya pada zat sahaja, tapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bukan berpegang Tuhan 2 sahaja musyrikun. Berpegang perbuatan selain daripada perbuatan Allah memberi bekah, tu musyrikun juga. Orang musyrik juga tu. Menyentuhkan Allah pada perbuatan. Tu kata kadang-kadang cakap boleh lah. Kita tak sakilah sifat 20 ke, Asy'ariyah Maturidiyah ke, kita janji nak mengesakan Allah. Kita ngaji sifat 20 ni nak mengesakan Allah lah ni. Terutama sekali nak mengesakan Allah pada perbuatan. Nanti habis cerita Qiyamul Ta'ala bidafsih, kita masuk bicara sifat yang ke-6, sifat wahdaniyah. Tu nak kemah molek. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Ni kaedah sebab 20 ni lah jalan dia. Orang yang buat lebih kurang kaedah sebab 20 ni janji mengesakan Allah, bila tentu lagi akhir zaman ni mengesakan Allah pada perbuatan. Manusia yang berlaku ni perbuatan Allah. Tetapi kalaulah contohnya Tuhan jadikan makhluk, Tuhan letak deria-deria di anggota tubuh kita, kemudian deria tu pula yang memberi bekah, panggil tidak keesaan pada perbuatan. Perbuatan Allah hanya menjadikan deria di tubuh kita, kemudian deria tu pula yang memberi bekah. Tidak keesaan tu. Panggil tidak keesaan pada perbuatan. Mohong kereta dialih. Mohong je ni. Tak alih pun dah apa kali ni. Dia mohong je. Tak usah duk mohong-mohong lah. Mesti kena alih. Kerana menghalang laluan keluar. Keretanya TBC 375. Dia nombor ni biar nombor banyak, orang payah nak ingat sikit.
Kalau nombor sikit 3, 7, 5. Ingat kereta mana kat orang? Kalau nombor 4 nombor tu, sikit ada ingat nombor kita alam kereta tadi. Nombor tu TBC 375. Disuali. Dia kadang-kadang kalau buat rumah kereta bangun seorang. Tu tuang dia. Susah juga tu. Susah lah bangun je tu tuang dia. Padahal dia bangun nak pergi bilik air. Tuang dia hak lain, tuang dia. Hak bangun tu kena. Aku nak kita balik kepada zat satu, sifat satu. Jadi zat deria yang di tubuh kita ni berkehendak menumpang di zat tubuh. Zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Kita balik. Allah zat ke Allah sifat? Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat tu ada sungguh di zat Allah. Adapun zat Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Sebab zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Itu je maksud dia nya. Dan memanglah kita berpegang Allah zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita tidak berpegang bahawa wujud itulah Allah, kidam itulah Allah, bakak itulah Allah. Tak ada. Kan tengok je ni kan 20 ni sifat bagi Allah. Kan sifat Allah. Sifat ni ada dan sungguh di zat Allah. Tapi zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Tu je yang kita naknya. Alah. Kalau Allah ni sifat, dia kena menumpang dah lahnya. Menumpang di zat yang lain. Mana istighna Allah Subhanahu wa ta'alanya. Hak ni ada firqah. Nasara. Firqah Nasara dia berpegang Nabi Isa bukan Tuhan. Tuhan sifat tu Tuhan, sifat ketuhanan tu Tuhan. Tapi sifat ni kena duduk di zat, duduk di zat Nabi Isa. Nabi Isa Tuhan ke? Tak, Nabi Isa manusia. Tapi Tuhan ni bukan zat. Tuhan ni satu sifat, sifat ketuhanan. Oleh kerana sifat ni kena duduk di zat, maka sifat ketuhanan Allah ni duduk menumpang di zat Nabi Isa. Ni satu firqah daripada firqah Kristian. Ada yang mengangkat Nabi Isa ni Tuhan, anak Tuhan. Tapi ada firqah mengatakan bukan. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nabi Isa manusia. Tetapi sifat ketuhanan menumpang di Nabi Isa. Sebab Tuhan bukan zat, Tuhan sifat. Maka sifat mesti menumpang di zat. Menumpang di zat Nabi Isa. Nabi Isa-nya baharu. Sebelum Nabi Isa ada, Tuhan menumpang di mana? Banyak masalah pula jadinya. Dia pergi pada ni. Dia pergi pada Tuhan bukan zat. Tuhan adalah sifat ketuhanan. Maka sifat kena menumpang di zat. Menumpang di zat Nabi Isa. Ni satu firqah daripada firqah Kristian. Kita dah Tuhan adalah zat. Bila Tuhan zat, tidak berkehendak kepada zat yang lain. Itu dua makna kepada qiyamuhu ta'ala binafsi. Satunya tidak berkehendak kepada zat, sebab Allah zat, Allah bukan sifat. Yang keduanya, dan tidak berkehendak kepada yang menjadi, sebab Allah qadim, tidak berkehendak kepada yang menjadi, bukan Allah lah yang menjadikan sekalian perkara. Itu makna qiyamuhu binafsi. Kemudian dia pergi pula kepada dalil. Dalil ni mungkin ada sedikit lah yang payah sikit ni, sebab didatangkan dalil hak fardu kifayah. Panjang dalil tadi tu. Hak dalil hak fardu kifayah. Hak dalil fardu hanya simple sahaja. Apakah dalil qiyamu ta'ala binafsi? Ada makhluk. Itu je lah. Ada makhluk. Sebab kalau Allah sifat menumpang di zat, jadi kalau Allah ni menumpang bukan Tuhan, biasa menumpang gitu. Kalau Allah bukan Tuhan, tak ada makhluk.
Yang kedua pula, kalau Allah berkehendak pada yang menjadi, Allah jadi baru, bukan Tuhan Allah. Kalau Allah bukan Tuhan, tak ada makhluk. Sekarang makhluk ni ada dah. Itu dalil bahawa Allah tidak berhajat berkehendak kepada zat, Allah tidak berkehendak pada yang menjadi. Itu dalil rekah. Dalil qiyamuhu binafsi, dalilnya ada makhluk, rekah je. Tapi ni dalil panjanglah kitab kita ni. Kemudian kalau dalil naqli pula, dalil yang diambil daripada Al-Quran, mudah aja. Ni huwal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau Al-Baqarah, Al-Baqarah 255. Itu ayat kursi. Al-Baqarah 255. Wa ilahukum ilahun wahid. Itu bukan ayat kursi, itu Al-Baqarah ayat yang ke-163. Jauh tu senggang tu. Kan kita kan selepas kita baca Fatihah, kita istighfar dulu, baca Allahumma salam pun semua, kita baca Fatihah. Sekarang ni ada dah pesen-pesen tu imam dia tak baca Fatihah situ. Sebab ada orang mari ceramah daripada KL, orang hebat, dia kata tak ada Fatihah. Yang dah baca Fatihah dalam wirid. Orang kita pun tinggal Fatihah, buang Fatihah. Yang dia dah amal lama kening tu ambil daripada mana? Ambil daripada ilmu hak diajar oleh orang-orang dahulu. Orang dahulu dah pandai, orang ni pandai. Mari duk dekat KL ni orang sahur-sahur. Pakai buang lalu hak ada. Buang lalu ni. Orang panggil apa ni? Tak penderiang ni. Orang apa? Lalang. Lalang apa? Lalang ni ikut ke tiu. Apa tau? Lalang tau. Apa panggil tidak tetap pendirian seperti lalang dia kata. Lalang ni. Tak ada. Fatihah tak ada. Dia pun baca oleh ni nya. Habis baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fatihah pun tak baca, wa ilahukum pun tak baca. Wa ilahukum bukan ayat kursi. Kita nak baca kursi kan, apa baca wa ilahukum? Dia ayat kursi riwayat hadis lain. Wa ilahukum ilahun wahid riwayat hadis lain. Amanar rasul hak lain pula. Syahidallah hak lain pula. Qulillahumma malikal mulk hak lain pula. Kemudian ulama pun susung, gitu je. Ulama pun susung. Jadi bila ulama susung ni, disusung mengikut tertib Quran. Dan wa ilahukum tu Al-Baqarah 163, ayat kursi Al-Baqarah 255, wa ilahukum dululah. Barulah baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian baca pula amanar rasul. Amanar rasul, 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah. Baca pula syahidallah. Syahidallah tu di awal surah Al-Imran. Syahidallah sampai kepada innad dina indallahil Islam. Habis setakat tu qulillahumma malikal mulk. Senggang pula 2-3 ayat. Senggang. Bukan qulil innad dina indallahil Islam, qulillahumma malikal mulk. Sambung bukan. Senggang 2-3 ayat tengah tu. Tapi ulama pun susung mengikut tertib Quran. Faham tak ni? Dia ulama susung mengikut tertib Quran. Comedah tu. Kemudian pula ambil pula qul huwallah, al-falaq, an-nas. Tu tertib belaka tu, tertib. Tertib Quran belaka tu. Ada ni. Tak mau baca dah. Ni wa ilahukum ni wa ilahukum ilahun wahid am baca. Tu kepada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi orang kita pun ada juga diingat ke wa ilahukum tu ayat kursi dah. Hedak ni. Wa ilahukum ilahun wahid Al-Baqarah 163. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Al-Baqarah 255, jauh tu. Bukan sambung. Tapi tadi ulama susung mengikut tertib Quran. Mana? Sekarang ni ada pula orang dia disusung wirid sendiri dah. Dia ambil dalam hadis-hadis, dia pun ni wirid yang disusung oleh mereka. Hak mereka susung tak bid'ah dah lah.
Hak ulama-ulama kita terdahulu susung jadi bid'ah. Pasal ni. Hak dia tak bid'ah, benda yang sama je. Hak lain buat bid'ah. Ya, ni apa dia? Halalun haramun. Mung haram, aku dah haram. Apa ni? Ada orang kata halalun, satu haramun. Kalau mung haram, haramun mung haram. Aku halal. Pasal tu. Kalau mung haram tak boleh. Benda sama je kalau orang bid'ah, dia tak bid'ah. Jadi hak wirid semayang, hak kita dah baca istighfar apa semua tu, baca Allahumma antas salam apa semua ada hadis belaka. Tapi susung tu ulama yang susung. Gitu je lah, ulama yang susung. Susunglah baru jadi kita boleh buat. Barulah jadi kita tak tertinggal. Kalau tak susung, kita ambil ikut suka kita. Tak ada hak tu baca kita lagi. Jadi tak tinggal lagi kitanya. Maka ulama pun tuna susung. Ayat kursinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu yang hidup, al-qayyum yang bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Al-qayyum yang lagi berdiri dengan sendiri, tidak berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak pada penjadi. Dia al-qayyum ni dia ada yang menterjemahkan sebagai al-qayyum yang mentadbir sekalian perkara. Ada terjemah dengan yang menjaga sekian perkara. Ada terjemah dengan juru kaka al-qayyum. Ada terjemah dengan al-qayyum berdiri dengan sendiri, tidak berkehendak kepada zat, tidak berkehendak kepada penjadi. Itu dalil Quran senang. Wal hayyul qayyum. Hak dalil akal fardu ain, apakah dalil qiyamu ta'ala binafsi? Dalilnya ada makhluk. Ni kita tengok dalil fardu kifayah. Ni kena mana? Fokus. Di dalam FB ni kadang-kadang hak payah-payah dia tulis tu fokus. 3 kali fokus. 3 kali fokus. Kena perhati sikit. Kita faham dah tadi, satu zat, satu sifat. Zat tidak berkehendak kepada zat yang lain. Berkehendak kepada zat, sifat. Sifat berkehendak kepada zat. Dan dalil qiyamuhu binafsihi itu bahawasanya jika tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya, bila tidak berdiri sendiri, bahkan berkehendak ia kepada zat. Berkehendak kepada zat. Ini makna yang pertama ni. Kalau makna pertama berdiri sendiri dengan bahawa tidak berkehendak kepada zat, kalau tidak berdiri sendiri dengan makna berkehendak kepada zat, yang mustahil ni. Dia datang ke hak mustahil. Jika berkehendak ia Allah kepada zat, kalau berkehendak kepada zat, nescaya adalah ia Allah jadi sifat. Sifat lalu dah. Ada ni. Kalau Allah zat, tidak berkehendak kepada zat lah. Tiba-tiba jikalau Allah tidak bersifat dengan qiyamu binafsi, Allah tidak bersifat dengan tidak berkehendak kepada zat, berarti Allah berkehendak kepada zat. Bila berkehendak pada zat, Allah jatuh jadi sifat. Gitulah. Ada ni. Sebab yang berkehendak pada zat adalah sifat. Tiba-tiba Allah ni berkehendak pada zat, sifat lah. Macam kata firqah Kristian tu nah. Allah sifat, bukan zat Allah ni. Bila Allah sifat je, sebab Allah ni berkehendak pada zat dan keadaan Allah Ta'ala itu sifat, mustahil. Kerana jika ada ia sifat, nescaya tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani dan maknawiyah yang lagi akan datang. Ni payah sikit sini. Dia gini. Tadi tersebut tadi, kalau Allah sifat, maka Allah berkehendak kepada zat, Allah sudah tidak terkaya. Mustahil lah. Bila Allah tidak terkaya, Allah bukan Tuhan. Kalau Allah bukan Tuhan, tak ada makhluk. Itu di antara jalan dia. Kalau Allah berkehendak kepada zat, pasti sifat. Bila Allah sifat, berkehendak kepada zat dia kan,
berkehendak pada zat, maka bukan Tuhan berkehendak gitu. Tuhan mesti istighna, mesti lepas daripada segala-galanya. Tuhan apa berkehendak gitu? Ada ni. Digi pada jalan lain ni. Jikalau Allah sifat, nescaya sifat tidak akan bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Kau mana pula tu? Kita sebut sifat ma'ani tu mencari-cari mana sifat ma'ani. Sebut sifat maknawiyah, mencari-cari mana sifat maknawiyah. Cari-cari dah kita kat mana ma'ani. Oh, kalau gitu kok payahlah tinggal kereta api orang panggil. Tinggal kereta api orang kata. Tinggal kereta api gitu. Sebut ma'ani, mari lalu sini. Qudrah, iradah sampai ke kalam. Maknawiyah, mari lalu sini. Kaunhu qadiran, kaun muridan sampai kaunhu mutakalliman. Nafsiyah satu, wujud. Salbiyah, kidam bakak sampai ke wahdaniyah ada 5. Kan? Tak ingat tu? Hari tu banyak surah imam ni ambil jadual gitu. Jadual itu putih tu. Ke duk mana tau? Kena buat hari bulak ni. Kena buat hari bulak, tak ada masalah, tuang dia ada. Kalau nak sama hari bulak. Ingat tau? Ke pakai gulung tak buka-buka. Kan kata budak frame kan. Budak frame molek, hubung dinding molek tu. Ke tak ambil gitu? Ambil. Kena. Mana letak dah. Gulung punya gulung. Tindih di barat, kepek lalu dah lah. Masa digulung bulat tu molek lagi. Kalau dang gibu barat kepek tu kau tak comel dah lah. Kalau lock gitu memang lah. Yelah kadang-kadang rugi kita benda gulung ni tak buka lama-lama debu bukan tengok tu. Ini nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Jadi sekarang ni kalau Allah sifat pasti tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Kita ambil ma'ani sudahlah. Kalau tak ada sifat ma'ani, maknawiyah lagilah tak ada. Kita ambil ma'ani je. Kalau Allah sifat kalau Allah tu sifat bukan zat, maka sifat tidak akan bersifat dengan sifat kudrah. Kita ambil contoh satu. Sifat makni 7, kudrah, iradah sampai ke kalam. Kalau Allah sifat, maka tidak akan bersifat dengan kudrah. Sebab apa? Sebab apa disebut makni je? Kalau Allah sifat, boleh tak bersifat dengan wujud? Kalau Allah sifat, boleh tak bersifat kidam bakar? Kenapa kalau Allah sifat, apabila berkehendak kepada zat mesti sifat. Kalau Allah sifat, kenapa kata kalau sifat tidak akan bersifat dengan sifat kudrah? Kenapa tak kata kalau Allah sifat tak ada semua sifat di Allah? Apa tak kata gitu? Wujud pun tak ada, kidam pun tak ada, bakar pun tak ada. Tapi kenapa kalau Allah sifat tak ada sifat kudrah di Allah sebagai sifat? Kenapa sifat makni jadi datangkan? Kenapa tak kata gini? Kalau Allah sifat, nescaya tiadalah sebarang sifat di Allah sebagai sifat. Kenapa tak kata gitu? Kalau Allah sifat, tiadalah sebarang sifat di Allah sebagai sifat. Tapi kenapa kalau Allah sifat, tak ada kudrah di Allah sebagai sifat? Kalau tak ada kudrah, tak ada makhluk. Itu dalil dia ada makhluk tu dalil. Hak dia hak ngujung di natijah dia tu. Tapi kenapa kalau kata sifat tidak bersifat dengan kudrah? Sebab kalau Allah sebagai sifat, jadi sifat ni Allah ni sifat. Jadi sifat ni wujudilah, adalah. Faham tak? Ada. Maka kudrah sifat yang wujudi juga, sifat yang ada juga. Faham tak? Sifat yang sama-sama ada ni tak boleh nak bersifat di atas satu sama lain. Faham tak ni? Contoh, sifat putih, sifat yang ada. Sifat hitam, sifat yang ada. Boleh tak sifat putih bersifat dengan sifat hitam? Boleh? Tak boleh. Nak tanya, boleh tak sifat putih bersifat dengan ada? Sifat putih bersifat dengan ada, boleh ke tak? Boleh ke tak? Sifat putih bersifat tak dengan ada? Sifat putih tidak bersifat dengan ada. Tu cokoh putih tu ke apa? Macam tak kata. Sekarang ni
Sifat putih tidak akan bersifat dengan sifat hitam. Tapi sifat putih bersifat tak dengan ada? Bersifat. Bersifat tak dengan kekal? Bersifat kekal mana lama lah. Oh, sifat putih ni Allah kekal molek, tahan molek. Ha, sifat tu. Sifat putih ni boleh tak bersifat dengan nipis ke, tebal ke? Boleh tak? Boleh. Ha, ada ni. Dia ni dia kena faham. Sifat ni ada dua. Satu sifat yang ada. Satu sifat yang kita reti sahaja. Bukan sifat yang ada. Maka kalau Allah ni sifat, mestilah Allah ni sifat yang wujudi, sifat yang ada. Kudrah sifat yang ada. Iradah sifat yang ada. Macam mana Allah sebagai sifat nak bersifat dengan sifat kudrah? Tapi kalau Allah sebagai sifat boleh bersifat dengan wujud. Allah sebagai sifat boleh bersifat dengan kidam. Allah sebagai sifat boleh bersifat dengan bakak. Sebab apa? Itu bukan sifat yang ada atau atas jalan faham je. Adapun sifat ma'ani, kudrah, sifat yang ada. Kalau Allah sifat tidak akan bersifat dengan sifat yang lain. Sebagai contoh kita cerita sifat Allah. Sifat kudrah bersifat tak dengan iradah? Tidak. Sifat kudrah bersifat dengan ilmu? Tidak, itu sama-sama sifat ada. Nak tanya, sifat kudrah Allah bersifat tak dengan wujud? Bersifat. Sifat kudrah Allah bersifat tak dengan kidam? Bersifat. Sifat kudrah Allah bersifat tak dengan bakar? Bersifat. Sifat kudrah Allah bersifat tak dengan mukhalafah? Bersifat. Sifat kudrah Allah bersifat tak dengan wahdaniyah? Bersifat. Tu boleh tu sifat bersifat dengan sifat. Tu bersifat dengan sifat yang tak ada autoriti je wujud kidam bakar ni. Tapi sama-sama ada. Kudrah boleh tak bersifat dengan iradah? Tak boleh. Kudrah boleh bersifat dengan ilmu? Tak boleh. Sebab itu sifat sama-sama ada. Macam putih boleh bersifat dengan hitam? Tak boleh. Boleh tak bersifat dengan kuning? Tak boleh. Itu sifat yang ada. Ada ni. Tapi boleh tak bersifat dengan sifat wujud? Boleh Putih ada. Boleh sifat wujud. Dia gitu. Sebab tu dia mari sini. Kalau Allah sifat, mesti sifat yang ada, maka tidak akan bersifat dengan ma'ani dan maknawiyah. Kudrah iradah tak ada di Allah sebagai sifat. Kaunuhu lagilah tak ada. Gitu. Berarti tak kata kalau Allah sifat, nescaya Allah sebagai sifat tidak bersifat dengan sebarang sifat. Tidak. Dia hanya tidak bersifat dengan ma'ani dan maknawiyah juga. Sebab ma'ani sifat yang ada. Apabila sifat ma'ani tak ada di Allah sebagai sifat, maknawiyah lagilah tak ada. Ada gitu. Kita kena faham sini. Kalau kita faham kudrah sifat yang ada, wujud dan bakak bukan sifat yang ada yang kita faham sahaja, kita akan fahamlah sifat kaunuhu. Kenapa kudrah ada kaunuhu? Kenapa wujud dan bakak tidak ada kaunuhu? Kita fahamlah. Sebab kudrah sifat yang ada. Jadi zat Allah zat yang ada. Kudrah sifat yang ada. Macam mana kudrah ada di zat Allah? Kaunuhu qadirah itulah seolah-olah sebagai pelekat yang melekatkan kudrah di zat Allah. Itu kaunuhu qadirah. Kenapa wujud tak ada kaunuhu? Kenapa kidam tak ada kaunuhu? Kenapa bakak tak ada kaunuhu? Itu bukan sifat yang ada pun. Nak ada kaunuhu sebagai pelekat apa bukan sifat yang ada, sifat yang kita reti saja. Tidak ada permulaan, kidam. Tidak ada kesudahan, itu dia panggil bakak. Macam sekarang kita ni zat, sifat yang ada ni, warna di tubuh kita tu sifat yang ada. Contohnya kita bersifat dengan seorang. Ada tak sifat seorang? Wahdaniyah. Ada sifat seorang? Tak ada. Tu cokoh tu zat. Sifat seorang mana? Tak ada. Kita faham tidak berdua, jatuh seorang. Itu je. Mana sifat seorang? Tak ada. Kita sekarang ni kekal. Kekal, belum lagi dimatikan oleh Allah. Kita bersifat dengan sifat kekal sekarang. Mana sifat kekal? Tak ada. Tapi kita faham, selagi tidak dimatikan oleh Allah, kita bersifat dengan sifat kekal. Mana duduk sifat kekal? Tak ada. Kita faham saja. Ini kadang-kadang payah ni. Dia payah nak fikir. Ustaz kata sifat seorang tak ada. Kita nampak di seorang tu. Tu nampak zat. Lepas tu nampak warna kulit. Itu sifat ma'ani, sifat yang ada. Nak tanya sifat seorang. Ni orang kita payah. Ni contoh-contoh.
Bukan nak nyohu ni. Nyohu pun tak ada guna, murah je. Ni. Kalau hak tu hak jenis besar tu nyohu sikit tu. Ni tak nyohu. Ni dipanggil zat. Ni dipanggil zat. Di zat ni ada sifat. Apa sifat dia? Sifat hitam. Tu sifat ma'ani. Ada di zat telefon. Ada ni. Telefon ni bersifat dengan sutir. Mana sifat sutir? Satu. Tak ada. Telefon ni bersifat dengan apa ni? Nipih. Mana sifat nipih? Tak ada. Tak ada apa nipih tu? Itu zat. Kita faham rupa gitu nipih. Kita faham rupa. Pada ni. Kita nak kata besar kecil, tu kena iktibari, kena adu dengan hak lain pula. Nak kata besar kecil tak boleh kata lagi ni. Sebab ada kecil lagi, ada besar lagi ni. Tapi nak cium ayat ni hak adanya zat. Hak adanya warna, tu sifat ma'ani. Adapun sutir satu, itu sifat salbiyah. Apa makna satu? Tidak berbilang. Sutir je ada. Tu sifat wahdanah. Sifat salbiyah dipanggil. Ada ke tak? Tak ada. Keti-keti je. Dia gitu. Jadi kita faham hak sifat ada dengan sifat yang kita bangsa. Allah sifat. Bila Allah sifat, tak ada kudrah di Allah sebagai sifat. Sebab apa? Sebab Allah sebagai sifat ada. Kudrah sifat yang ada. Maka sama sifat-sifat ada ni tak boleh bersifat di antara satu sama lain. Macam tadilah, kudrah tidak boleh bersifat dengan iradah. Kudrah tidak boleh bersifat dengan ilmu. Tapi kudrah bersifat dengan wujud. Kudrah bersifat dengan kidam. Kudrah bersifat dengan baqa. Kudrah bersifat dengan wahdaniyah. Tu boleh tu. Itu bukan sifat yang ada. Itu reti je. Mana? Tak memang kalau tanya kita, kudrah ada bersifat dengan sifat iradah. Mana ada kudrah bersifat dengan iradah? Kalau tanya kita, kudrah bersifat dengan wujud. Memanglah. Kudrah bersifat dengan wujud. Kudrah bersifat dengan kidam. Memanglah zat Allah qading, kudrah pun qading. Tengok. Dah kudrah Allah bersifat dengan baqa. Dah kalau bersifat dengan kidam, baqa pun bersifat lalulah kudrahnya. Dah kudrah Allah bersifat dengan wahdaniyah. Memanglah itu dipanggil wahdaniyah pada sifat. Kudrah satu, iradah satu, ilmu satu. Itu dipanggil wahdaniyah pada sifat. Maknanya kudrah bersifat dengan wahdaniyah. Itu boleh sifat bersifat dengan sifat. Kudrah sifat yang ada. Wahdaniyah bukan sifat yang ada. Bolehlah bersifat. Tapi kudrah tidak bersifat dengan iradah. Kalau Allah sifat yang ada, pastilah tidak ada kudrah di Allah sebagai sifat. Kalau tak ada kudrah di Allah sebagai sifat, tak ada lah makhluk. Sebab apa? Sebab Tuhan menjadikan perkara dengan sifat kudrah. Makhluk ni ada ni. Makhluk ada berarti Tuhan bersifat dengan sifat kudrah. Kalau Tuhan bersifat sifat kudrah, Tuhan jatuh zat lah. Sebab yang bersifat kudrah adalah zat. Kalau Tuhan zat, tidaklah berkendak kepada zat yang lain. Bukan itu? Sekali turun, sekali naik. Sekali turun, sekali naik. Faham ke tak? Daripada atas, Allah zat, tidak berkendak pada zat yang lain. Turun pula. Kalau Allah berkendak pada zat yang lain, Allah jatuh sifat. Kalau Allah sifat, tak ada sifat kudrah di Allah. Kalau tak ada sifat kudrah di Allah, tak ada makhluk. Tak ada makhluk mustahil. Sebab makhluk ada, itu naik semula. Bila makhluk ada, berarti ada kudrah di Allah. Bila ada kudrah di Allah, maka Allah ni zat bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkendak pada zat yang lain. Kata naik turun. Naik turun tu. Macam sebut minggu lepas lah, pegangan clear. Tak ada seorang pun pegang Allah kudrah. Kudrah itulah Allah. Iradah itulah Allah. Tak ada tu sifat. Dan Allah zat yang wajib ada. Mana apa zat wajib ada? Diri Tuhan yang wajib ada. Dan kalau Allah zat, diri Tuhan yang wajib ada, zat ada tak berkendak pada zat lain? Ada. Yang berkendak pada zat adalah sifat. Allah bukan sifat. Allah zat yang wajib ada. Itu je lah. Masa sebut minggu lepas lah, kalau periksa mata pelajaran tauhid, kalau markah tu merah tu, bukan kata tak ada pegangan, tak pandai nak cerita, tapi bimbang tak pandai nak cerita kan, tak pegang juga. Tu kena jaga pula situ.
Tapi untuk pegangan qiyamuhu ta'ala binafsi memang akidah kita. Allah Tuhan zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila Allah zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Memang kita berpegang Allah istighna. Allah lepas daripada segala-gala perkara. Dan keadaannya Allah Ta'ala itu dan keadaan Allah Ta'ala itu sifat mustahil. Kerana jika ada ia Allah sifat, nescaya tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani dan maknawiyah yang lagi akan datang. Ma'ani tak masuk lagi, kita baru cerita sifat salbiyah baru ni. Sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Mana kalau Allah sifat, tak ada lah sifat ma'ani, tak ada lah sifat kudrah di Allah sebagai sifat. Sebab sifat yang wujudi, yang sama-sama ada, tidak bersifat di antara satu sama lain. Dan iaitu tidak bersifat dengan kudrah iradah ni, sifat ma'ani ni batil, palsu. Kerana menunjuk beberapa dalil atas bersifatnya Allah dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Mana dalilnya? Ada makhluk, ada langit bumi ni dalil Allah bersifat dengan sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayah. Tu dalil belaka tu. Dalil Allah ada sifat ma'ani. Kalau Allah ada sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah contohnya, berarti Allah zat, Allah bukan sifat. Itu dalil yang pertama. Yang kedua ni mudah sikit. Atau jika berkehendak Allah kepada yang menjadikan dia. Kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah tidak bersifat dengan tiada berkehendak pada penjadi, berarti Allah akan berkehendak pada penjadi. Ini pada makna yang kedua. Jika berkehendak Allah kepada yang menjadi akan dia akan Allah, nescaya adalah ia Allah jadi baharu. Dan iaitu baharu Allah mustahil, kerana telah terdahulu wajib qidamnya subhanahu wa ta'ala. Wajib qidam, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sedia. Hak sifat yang kedua. Maka sabitlah, tetaplah, kejaklah berdirinya dengan sendiri. Dengan makna tidak berkehendak kepada zat, sebab Allah zat, Allah bukan sifat. Dan tidak berkehendak pada penjadi, sebab Allah qadim, bukan baharu. Kalau berkehendak pada yang menjadi, Allah jadi baharu, itu mustahil. Sebab kita pegang kejak dah sifat yang kedua, sifat qidam. Dan bila sabit ni makan itu tetap kejak Allah berdiri sendiri, mustahil lah lawannya. Mana lawan? Iaitu lawan kepada qiyamuhu ta'ala binafsi, berkehendak pada zat, mustahil. Sebab kalau berkehendak pada zat, Allah jadi sifat. Kalau Allah sifat, tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah. Atau kepada yang menjadi akan dia, mustahil Allah berkehendak pada yang menjadi akan dia. Kalau Allah berkehendak pada yang menjadi akan dia, Allah jatuh baharu. Baharu Allah mustahil sama sekali. Kejap kita pegang di akidah Allah bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi, tidak berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Selesai sifat yang kelima. Keenam, wahdaniyah. Artinya, arti wahdaniyah, keesaan Allah pada zat dan pada sifat dan pada af'al, pada segala perbuatan. Semua perbuatan hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.